Kerajaan setuju pelaksanaan rangkaian 5G diteruskan melalui DNB. Siti Bainon dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah 3 Mei 2023. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung petang ini kita bersama Sarawak, Sabah dan Pahang. Menghidupkan masyarakat madani menerusi media adil dan berfakta. Komitmen itu sekali lagi diulangi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Hari Kebebasan Media Sedunia yang disambut hari ini. Menerusi Twitter, Perdana Menteri berharap media akan terus berkarya dan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Pada hantaran sama, beliau berkongsi laporan pencapaian Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media 2023 yang dikeluarkan Reporters Without Borders (RSF). Malaysia meningkat 40 anak tangga untuk berada di kedudukan 73 dengan 62.83 mata berbanding kedudukan 113 dengan 51.55 mata tahun sebelumnya. Dalam kalangan negara ASEAN, Malaysia berada di kedudukan tertinggi, diikuti Thailand di kedudukan 106 dan Indonesia 108. Indeks Kebebasan Media RSF menilai tahap kebebasan pengamal media di 180 negara dan wilayah seluruh dunia. Pelaksanaan rangkaian 5G di negara ini akan diteruskan melalui Digital National Berhad (DNB) sehingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, perkara berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Jelas beliau, peralihan kepada model dui rangkaian akan dilaksanakan berpandukan syarat-syarat yang selari dengan amalan di peringkat global yang menawarkan kepelbagaian rangkaian. Kepelbagaian rangkaian bukan sahaja untuk rakyat, malah juga untuk sektor perindustrian yang merupakan antara kumpulan sasar penggunaan teknologi 5G. Keputusan ini dibuat dengan anjakan fokus kepada elemen penerima gunaan dan inovasi berasaskan teknologi 5G secara komprehensif. Model ini turut mengambil kira kemampanan ekosistem industri telekomunikasi di Malaysia sekaligus menamatkan unsur monopoli yang sering dikaitkan dengan DNB. Ini pihak kerajaan bersama dengan penyedia KKD sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kewangan MOF dan DNB serta pihak penyedia perkhidmatan bagi memastikan peralihan kepada model dui rangkaian berjalan dengan lancar tanpa menjejaskan kepentingan rakyat dan keyakinan pelabur. Jelas beliau dalam sidang media mengenai pelaksanaan 5G di Putrajaya. Bermula 8 Mei ini, lesen memandu Malaysia LMM boleh diperbaharui untuk tempoh maksimum hingga 10 tahun berbanding 5 tahun ketika ini. Pembaharuan LMM untuk tempoh 10 tahun sekaligus hanya dikenakan bayaran untuk 9 tahun sahaja. Maksudnya ada diskaun 10%. Untuk makluman, lesen memandu, bayaran fee untuk lesen memandu ialah RM30 setahun. Jikalau membayar untuk 10 tahun sekaligus, bayaran yang akan dikenakan hanyalah RM270. Orang ramai dibenar perbaharui LMM antara 1 hingga 10 tahun mengikut pilihan masing-masing. Namun, ia tertakluk pada had maksima 10 tahun. Juga pastikan baki tempoh sah laku LMM semasa tidak lebih setahun. Inisiatif ditawar hanya kepada warga Malaysia. Anthony turut umumkan kebenaran khas pembaharuan LMM tamat tempoh tanpa perlu melalui ujian semula. Ia tertakluk kepada LMM yang tamat tempoh mulai 1 Januari 2018 dan kehadapan saja. Kebenaran khas ini berkuat kuasa hingga 31 Disember 2023 sahaja. Peraturan sedia ada akan berkuat kuasa semula pada 1 Januari tahun depan. Kedua inisiatif yang diumum hanya boleh dinikmati pemegang LMM yang bebas sekatan urus niaga JPJ. Juga tidak disenarai hitam PDRM. Selain bebas daripada sebarang penggantungan akibat sesuatu hukuman atau perintah mahkamah. Buat masa ini, urusan pembaharuan LMM berkenaan hanya boleh dibuat di pejabat atau kaunter JPJ. Urus niaga melalui rakan JPJ seperti Pos Malaysia tertakluk kepada kesediaan perubahan sistem pihak berkenaan.
Siti Bainun dipenjara 22 tahun atas kesalahan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down iaitu Bella 2 tahun lalu. Bagi pertuduhan mengabai, Siti Bainun dipenjara 10 tahun manakala menganiaya pula 12 tahun. Hakim tetapkan kedua-dua hukuman berjalan serentak bermula tarikh sabitan hari ini menjadikan hukuman penjaranya 12 tahun. Mahkamah Session membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Beliau turut mengarahkan perintah bond berkelakuan baik selama 5 tahun dengan seorang penjamin warga tempatan. Juga cagaran RM5,000 kepada hukuman yang dijatuhkan. Sebagai tambahan, OKT turut diarah jalani khidmat masyarakat selama 200 jam argigat. ...406 kawasan titik panas berisiko berlaku kebakaran dikenal pasti sepanjang musim panas dan kering yang dijangka berlaku sehingga Ogos depan. Menurut Pengarah Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Ahmad Izram Osman, anggotanya sudah memulakan pemantauan di kawasan yang telah dikenal pasti selain bersiap sedia dengan aset-aset yang diperlukan. Antara kawasan dikenal pasti termasuk 119 di Kedah, 45 di Johor, 37 di Negeri Sembilan, 34 di Terengganu, 33 di Sabah, 30 di Sarawak dan 23 di Perak. Juga 22 kawasan di Selangor, 15 di Kuala Lumpur, 13 di Pulau Pinang, 10 di Pahang, 9 di Kelantan, 7 Labuan, 6 Melaka dan 3 di Perlis. Murid, guru dan kumpulan pelaksana di semua institusi bawah Kementerian Pendidikan dibenar pakai baju sukan yang sopan semasa musim panas ketika ini. Murid yang berseragam sekolah pula tidak wajib pakai tali leher. Ini bagi mengelak sebarang komplikasi kesihatan. Pihak sekolah diminta sentiasa pantau keadaan cuaca. Kebajikan, kesihatan dan keselamatan warga sekolah perlu sentiasa dititik beratkan. Keadaan cuaca dengan suhu panas melanda negara tidak mengekang pelaksanaan aktiviti sekolah termasuk co-kurikulum. Namun ia dilaksanakan mengikut peraturan dan keperluan semasa yang telah ditetapkan. Wartawan Taufik Salimin membuat tinjauan di sekolah. Tinjauan saya dan kru RTM di Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru mendapati semua 641 murid termasuk prasekolah dan 42 pendidik hadir ke sekolah memakai pakaian sukan. Mereka menyambut baik saranan Kementerian Pendidikan yang melonggarkan etika berpakaian ke sekolah sepanjang musim panas ini. Kami dimaklumkan aktiviti sukan dan co-kurikulum pula akan dilaksanakan di lokasi berbumbung termasuk dalam bilik darjah dalam tempoh masa sejam mengikut jadual ditetapkan. Ia bagi memberi keselesaan kepada murid selain mengekalkan kecergasan mereka sepanjang berada di sekolah. Saya tak boleh bermain badminton di luar sebabkan musim panas. Dan saya main di Dewan. Selesa baju sukan dia lengan pendek. Jadi tak panas sangat. Kain dia pun lembut. Lepas tu macam mana aktiviti sukan? Adik kat sekolah main sukan apa? Masa sukan kita orang tak boleh main kat padang. Cikgu kata cuaca terlalu panas. Jadi kita orang main dekat bawah Dewan je. Kita kena buat aktiviti dalam kelas. Sebab cuaca panas. Kena minum air banyak. Sebab panas. Pemakaian pelitup separuh muka juga digalakkan. Malah, mereka juga disaran membawa botol minuman bagi mengekalkan hidrasi sepanjang 7 hingga 8 jam di sekolah. Saya minum air banyak sangat. Selalu sihat. Selalu sihat. Sebab sekarang panas. Kita kena buat aktiviti dalam kelas sebab cuaca panas. Tak boleh buat aktiviti dekat luar. Kita kena minum air banyak. Sebab panas. Saya minum air, balik sekolah saya mandi.
Saya sentiasa bawa air dan untuk saya sihat dan bertenaga. Bawa mak pesan minum air hari-hari untuk badan cergas dan sihat. Kelonggaran yang diberikan kepada murid sekolah pada ketika ini iaitu dibenarkan memakai pakaian sukan dan tidak dibenarkan melakukan aktiviti luar diharap dapat memberi impak positif kepada kesihatan mereka. Sekaligus mereka terus bersemangat ke sekolah dan dapat meneruskan persekolahan seperti biasa. Taufik Saliman, RTM. Untuk mendapatkan makluman semasa berkaitan cuaca, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin telah pun bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan utara semenanjung. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan, Kudat dan pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada dan mendapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada, mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Fokus dari negeri di bawah bayu, elak pembakaran terbuka ketika cuaca panas. Jabatan Alam Sekitar Sabah giatkan pemantauan. Terus saja bersama Redwin Robin di studio Kota Kinabalu. Ya, sahih. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah giat melakukan pemantauan dan rondaan bagi mengawal dan memastikan tiada sebarang aktiviti pembakaran terbuka berlaku, khususnya dalam cuaca panas ketika ini. Penolong pengarahnya Rosdi Kerisim berkata pemantauan dilakukan secara berkala, menemukan kawasan tanah gambut dan tempat pelupusan sampah selain melakukan penyiasatan ke atas aduan orang awam.
Katanya sehingga April 2023 sebanyak 55 aduan diterima berkenaan aktiviti pembakaran terbuka. Susulan itu amaran bertulis dan notis dikeluarkan hasil 890 rondaan dan pemantauan. Kita keluarkan amaran secara bertulis. Terdapat 2 industri. Industri ini kita akan keluarkan notis arahan lah. Dia satu surat amaran, satu notis arahan. Notis arahan ni dia ada legal, dia lagi kalau dia melakukan ataupun melanggar larangan ataupun notis arahan tu dia punya denda lagi tinggi lah. Kalau notis arahan ni kesalahan melakukan pembakaran terbuka untuk industri, setiap longgok itu kita boleh denda sebanyak RM2,000 dan jika melanggar notis arahan yang kita keluarkan, dia boleh dikenakan denda sehingga RM25,000 lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melakukan pemantauan di tapak pelupusan sampah Kayu Madang Telipok. Tambah beliau, pemantauan ini dilakukan bagi mengelak pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu teruk dan mengganggu kesihatan orang ramai. Rosdi turut memaklumkan sehingga 9 pagi tadi, laporan bacaan Kualiti Indeks Pencemaran Udara IPU di Sabah melalui 6 stesen pemantauan kualiti udara mencatatkan bacaan dalam kategori baik dan sederhana iaitu di bawah 50. Orang ramai juga diminta tidak melakukan aktiviti pencemaran udara yang boleh menjejaskan kualiti udara. Program penyelenggaraan tanaman lanskap Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK di sekitar Ibu Negeri dilakukan secara berkala bagi memastikan persekitaran lanskap berkualiti, mampan dan beridentitikan Sabah. Kawasan selenggaraan lanskap di bawah Jabatan Lanskap DBKK antaranya ialah kawasan jalan-jalan protokol, Jalan Tun Fuad Stephen, Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Kostal. Kita ada buat jadual berkala yang mana pembajaan kita akan buat secara bergilir setiap bulan, iaitu diselang-seli dengan baja organik dan baja bunga lah. Selalunya sebelum acara perayaan kita akan more on providing itu baja flowering. Di sanalah Jabatan Landscape memainkan peranan sama ada to imply the more on itu fertilizer yang untuk bagi flowering lah. Beliau ditemui RTM ketika program penyelenggaraan tanaman lanskap DBKK di perkarangan Masjid Bandaraya Likas Kota Kinabalu. Secara keseluruhan, lebih 200 kaki tangan jabatan terlibat dalam aktiviti penyelenggaraan. Antaranya merangkumi tanaman, hiasan pasu, tapak semayan, pemotongan pokok, pembersihan belukar dan pembersihan parit. Dalam pada itu, arkitek lanskap kanan di BKK Darna Badawi memaklumkan penyelenggaraan tanaman pembangunan lanskap berkenaan dijalankan di nursery di BKK yang menghimpunkan sehingga 24,000 jenis spesies pokok tanaman hiasan. Untuk dekorasi penanaman landscape, kita mempunyai perancangan pembangunan secara keseluruhan untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Kita kenali sebagai plan induk landscape. Plan induk ini kita buat untuk tempoh 10 tahun punya perancangan pembangunan untuk landscape lah. So based on plan induk landscape, kita akan melaksanakan projek-projek pembangunan landscape yang telah kita reka bentuk. Selain tujuan pembangunan lanskap, tanaman ini juga digunakan untuk hiasan acara rasmi. Pergerakan Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat menubuhkan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikenali sebagai Skuad Gah Muda. Ketua Pergerakan Pemuda Gagasan Rakyat, Datuk Fairuz Rendan berkata, penubuhan skuad itu akan menjadi platform dalam menyumbang buah fikiran dan tenaga membantu dalam isu mencakupi kebajikan rakyat, bencana alam, kemalangan dan seumpama. Hari ini kami selesai untuk mesyuarat pertama dan seterusnya juga kami hari ini bersetuju dan mengumumkan untuk penubuhan Gah Muda. Gah Muda ini adalah satu NGO yang di bawah Pemuda Gagasan yang akan bergerak sebagai NGO membantu rakyat di luar sana dari segi kebajikan, kebakaran dan sebagainya. Ini kita sudah umumkan dan pendaftarannya pun sudah sedang berjalan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Gagasan Rakyat Alam Mesra Kota Kinabalu. Jelasnya Gah Muda yang menyasarkan penyertaan dalam lingkungan umur 18 hingga 40 tahun telah menerima kira-kira 300 borang permohonan dan bakal dilancarkan sebelum hujung tahun ini. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Sahi, teruskan. Terima kasih, Radin Robin. Kita ke Sarawak. Antara perkembangan dari Bumi Kenyalang ialah Sarawak akan pastikan hak, kebebasan beragama dan kepentingan kaum terpelihara. Perinciannya bersama Buma Wen. Buma, silakan. Ya Sahi, terima kasih. Kerajaan Sarawak akan terus memastikan hak, kebebasan beragama dan kepentingan semua kaum di negeri ini terpelihara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia selaras dengan dasar keterangkuman ini di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain merupakan sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan dasar keterangkuman tersebut yang bukan sahaja bertujuan untuk memberi bantuan keuangan. Ia juga katanya merangkumi usaha untuk menyatukan masyarakat pelbagai agama dan kaum di negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapan bersempena Hari Wesak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap sambutan Hari Wesak pada tahun ini terus membawa kebahagiaan dan keharmonian kepada Sarawak dan seluruh rakyat, khususnya para penganut agama Buddha. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching hari ini. Kunjungan hormat tertutup tersebut turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee. Teo Ni Ching turut dijadual melawat ke Data Center and Sub-Cable Landing Station IRIX Sdn Bhd di Jalan Sultan Tengah, Kampung Buntal sempena lawatan kerja 2 hari beliau di Kuching. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sarawak, Abang Abdul Halim Abang Naili. Ditemui pemberita selepas kunjungan hormat, Abang Abdul Halim memberitahu kunjungan tersebut bagi membincangkan dan mendengar amanat daripada Premier Sarawak. Antara ialah berkaitan dengan kawal seria pergerakan keluar masuk di pintu-pintu masuk Sarawak termasuk udara dan darat. Jelasnya lagi, setakat ini keadaan di kesemua pintu masuk di Sarawak adalah dalam keadaan terkawal. Pusat Data dan Stesen Pendaratan Kabel Dasar Laut IRIX Sdn Bhd di Santubong, Kuching antara beberapa fasiliti komunikasi strategik negara yang menjadi lokasi lawatan Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching ke Sarawak petang ini. Baik, untuk laporan lanjut lawatan itu, kita bersama wartawan Muhammad Syarikin Bahrain yang kini berada di sana. Dikin, teruskan dengan laporan anda. Baik Buma, saya kini berdiri di hadapan fasiliti data yang terulung di negeri ini. Ini merupakan satu daripada 30 fasiliti yang terdapat di seluruh dunia yang dibangunkan di negeri ini bagi menyokong industri digital di Sarawak. Dengan potensi itu, menyaksikan pada petang ini, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital YB Teo Ni Ching mengadakan lawatan ke fasiliti ini bagi menyaksikan sendiri kebolehan ataupun keupayaan pusat data ini yang dibangunkan sejak 4 tahun lepas. Pusat data yang dibangunkan di berhampiran dengan Gunung Santubong ini direka dan diperakui tahap 4 ataupun Tier 4 yang menggunakan teknologi neutral dan mesra alam, menggunakan kabel fiber optik dasar laut yang menghubungkan antara Sarawak, Batam, Indonesia dan juga Singapura. Dengan keboleh upayaannya beroperasi tanpa henti ini juga menjanjikan kesalih hubungan yang berterusan antara Sarawak dan seluruh dunia, sekaligus ia sesuai bagi pelabur ataupun pemain sektor industri berkaitan data, lebih-lebih lagi pemain industri dalam sektor digital. Itu antara bapa maklumat yang dikongsikan oleh CEO IRIX sendiri, iaitu Jonathan Smith bersama Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital sebentar tadi.
Baik, sekira sekian dulu laporan saya Dikin Baharin daripada Santubong. Kita kembali bersama Buma. Terima kasih Dikin atas laporan anda. Baik, berita seterusnya. Rakyat Sarawak diingatkan agar terus memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum bagi menjamin masa depan Sarawak ke arah menjadi sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu rakyat Sarawak seharusnya tidak mudah terperdaya dengan unsur-unsur luar yang ekstrim maupun manipulasi emosi atau naratif. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu sebaliknya rakyat Sarawak perlu menumpukan tenaga ke arah mengukuhkan jalinan kerjasama untuk memupuk nilai empati, kasih sayang dan saling hormat menghormati dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Beliau juga yakin rakyat Sarawak secara amnya telah memberi sokongan padu kepada kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk membawa Sarawak ke tahap yang lebih tinggi sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramatan Aidilfitri di kediamannya di Kuching. Terdahulu Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta isteri Dato' Dayang Moliah Dato' Awang Daud menyambut kehadiran Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta isteri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Antara yang turut hadir ke majlis tersebut ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Utiliti dan Komunikasi Sarawak Datuk Jelahi Nerawi serta beberapa ahli Kabinet Negeri lain. Baik, pengusaha bot penambang di Sungai Limbang perlu membuat permohonan permit dan lesen bagi menjalankan aktiviti menambang bot di daerah itu. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, permit tersebut perlu dipohon melalui Lembaga Sungai-Sungai Sarawak daerah Limbang dengan melengkapi segala peraturan yang telah ditetapkan. Datuk Seri Lee menjelaskan tindakan tersebut perlu dilakukan oleh pengusaha bot penambang bagi menjaga keselamatan diri dan keselamatan para penumpang. Dalam pada itu, beliau turut menasihati masyarakat Limbang agar menjaga keselamatan dan kebersihan sungai daripada pencemaran sampah yang dibuang terus ke sungai. Beliau berkata demikian pada program kesedaran keselamatan dan kebersihan sungai di Terminal Ekspres Limbang. Ujar beliau lagi, pihaknya juga akan menaik taraf penton bot yang sedia ada bagi keselesaan dan keselamatan pengguna. Pada program tersebut, seramai 44 orang pengusaha penambang bot telah menerima permit dan jaket keselamatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, terima kasih Buma. Pahang tangguh bentang rang undang-undang RUU anti lompat parti. Perinciannya bersama Atira Haswah. Terima kasih. RUU itu sepatutnya dibentangkan pada Isnin depan. Bagaimanapun pembangkang minta lebih masa untuk mengkajinya. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata kerajaan negeri setuju dengan permohonan tersebut. Perkara itu sudah dimaklumkan kepada Speaker Dun. Mereka ada bagi sebab kenapa minta ditangguhkan? Untuk diteliti lagi dan mungkin mereka akan bagi cadangan kepada kita. Dan kita pula kalau sekiranya cadangan itu baik, kita tidak ada masalah untuk buat perubahan, buat pindahan. Cadangan pembangkang mengenai RUU itu akan diteliti. Pembentangannya di Dun akan dibuat setelah ia selesai dilaksana. Universiti Malaysia Pahang UMP jadi institusi pendidikan tinggi awam IPTA pertama di negara ini yang memiliki kolej kediaman mahasiswa dalam kampus berkonsepkan wakaf. Ia dikenali sebagai Kolej Kediaman Mawardah. Matlamat utamanya membantu kurangkan beban pelajar, terutama hasnaf dan anak yatim. Kolej Kediaman Mawardah dibina di tapak seluas 2 ekar di UMP Pekan. Dilengkapi 110 bilik, ia boleh menempatkan 220 pelajar. Inisiatif itu dilaksana UMP bersama-sama Majlis Ugama dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB.
Untuk maklumat semua, mawadah ini adalah untuk golongan hasnah, ditempatkan di sini dan diberikan secara percuma. Dan ini merupakan yang pertama di negara kita. Dan saya berharap supaya IPT lain boleh mencontohi apa yang telah dibuat oleh Universiti Malaysia Pahang ini. Kolej itu mula dibina pada 2017 dengan kos RM5 juta. Kumpulan pertama, 80 pelajar mula menghuni pada 1 April lalu. Program Pembangunan Masyarakat Asli atau Pertama, inisiatif Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP untuk perkasa anak-anak orang asli. Ini bagi membolehkan mereka kekal berdaya saing dalam arus pembangunan negara. Pelbagai kemudahan pembelajaran disedia kepada pelajar pertama. Ini termasuk tempat tinggal dan kos yuran ditanggung sepenuhnya. Allowance sara hidup turut diberikan. Sejak kita ditubuhkan daripada 1998, sekarang kita dah berusia 25 tahun, kita telah mengeluarkan hampir 930 orang pelajar. Dan daripada jumlah ini, seramai 70 orangnya kita tawarkan sebagai pendakwah yang bertugas mengendalikan kelas agama di penempatan masing-masing. Sebahagiannya bekerja di sektor-sektor kerajaan, ya, khususnya badan-badan beruniform, dan ada juga di kalangan lepasan kita yang menceburi sektor penternakan dan juga keusahawanan. Alhamdulillah. Sekian paparan berita dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Atira. Satu pasukan task force ditubuhkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kelantan menerusi ops manis selama seminggu bermula hari ini. Pengarahnya Azman Ismail berkata pasukan yang terdiri daripada lebih 130 orang pegawai penguat kuasa itu memberi tumpuan dalam usaha memulihkan bekalan gula, mengelak pembelian panik, bersyarat, menyorok dan menjual melebihi harga di negeri itu. Penduduk di Kelantan turut dinasihatkan supaya tidak melakukan pembelian panik. Berikutan bekalan gula akan pulih dalam masa terdekat. Dan kita telah berjaya mengedarkan lebih daripada 250 metrik tan ke seluruh negeri Kelantan untuk semua tempat yang terjejas. Dalam masa yang sama, bermula pada 1 hari bulan Mei, 2 hari bulan Mei dan sehingga hari ini pun 3 hari bulan Mei masih lagi ada bekalan-bekalan baru masuk. Dan insyaAllah dalam masa mungkin dalam 1 hari 2 hari lagi bekalan akan pulih seperti sedia kala lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Ramah Mesra Aidilfitri KPDN Kelantan di Kota Baru. Jelasnya bekalan gula di negeri itu terputus adalah berikutan penutupan sementara 2 kilang gula di Pulau Pinang dan Johor sempena Hari Raya Aidilfitri. Namun bermula semalam lebih 100 tan metrik gula telah dan sedang diterima untuk dihantar kepada 3 hingga 4 pemborong besar di Kelantan. Cuaca panas berpanjangan di Kelantan menjejaskan 7,800 daripada keseluruhan 26,833 hektar tanaman padi bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, Kedah. Kira-kira 390 petani terkesan dengan situasi berkenaan. Pengurus besarnya Muhammad Faizul Mustafa berkata antara jajahan terlibat termasuk Pasir Putih, Bacok, Pasir Mas, Kota Baru Utara dan Kota Baru Selatan. Cuaca panas sangat beri kesan kepada tanaman padi kerana menyebabkan air dalam sawah berkurang. Bekalan air terhad mengakibatkan pembekalan sumber itu ke sawah terpaksa dilaksana ikut penggiliran. Seterusnya mengakibatkan tanah sawah jadi kering. Beberapa langkah drastik dilaksana Kedah bagi mengelak petani alami kerugian lebih besar. Ini termasuk membekalkan pam bergerak dan mengenal pasti lokasi yang ada sumber air bawah tanah untuk dialir keluar menerusi telaga tiup. 39 kes kecederaan akibat terkena mercun dilaporkan di Kelantan dalam masa lebih sebulan mulai 25 Mac lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, 2 daripada keseluruhan kes itu dirujuk kepada pakar perubatan kerana alami kecederaan serius. 23 kes lagi dimasukkan ke ward untuk dapatkan rawatan lanjut.
Mereka alami kecederaan yang perlukan pemantauan rapi. Baki 14 kes dirawat sebagai pesakit luar. Antara kecederaan yang dilapor termasuk patah jari tangan selain melecur di beberapa bahagian badan. Jenazah Ketua Unit Saluran Berita RTM Allahyarham Muhammad Zubairi Abdullah, 46 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Kepulau, Palekbang, Tumpat pukul 10.30 pagi tadi. Jenazah Allahyarham sebelum itu disolatkan di Masjid Al-Amaniyah, Kampung Kepulau yang terletak bersebelahan kediaman Allahyarham. Hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham, ahli keluarga, rakan setugas dan penduduk sekitar. Turut hadir Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV Muhammad Syahri Saripan. Pemergian Allahyarham disifatkan kehilangan besar kepada bahagian berita ehwal semasa. Kehilangan dia ni memang terasa lah. Jadi saya personally sebagai rakan beliau sedihlah dengan kehilangan ini. Tapi kita reda, ini ketentuan Allah SWT. Jadi kita sama-sama doakan semoga roh Allahyarham diberkati, dirahmati, dicuci rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Dan salam takziah kepada ahli keluarga Allahyarham. Dia menghiburkan siapa sajalah. Dia sangat disenangi di kalangan kawan-kawan sepejabat di RTM kerana sifat kepribadian dia yang sangat jujur dan suka berseluruh lah. Memang suka membantu antara satu sama lain semasa kita bekerja bersama-sama. Kita adalah kawan rapat lah dengan arwah semua dan sahabat-sahabat. Jadi bagi pihak kawan-kawan semua, kita mengucapkan takziah lah kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat handai. Semoga roh Allahyarham diberkati dan dirahmati Allah. Allahyarham Muhammad Zubairi merupakan salah seorang daripada dua yang maut dalam kemalangan membabitkan 3 buah kenderaan di Jalan Benta Lipis petang semalam. Ketika kejadian, kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki Allahyarham yang dalam perjalanan menuju ke Ibu Negara terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah lori serta sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 4 cahaya mata berusia antara 8 tahun hingga 17 tahun. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Pencegahan, Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Mazli Mazlan dilantik sebagai Ketua Polis Terengganu baharu berkuat kuasa hari ini. Pelantikan itu menggantikan Datuk Rohami Mat Isa yang bertukar ke Bukit Aman sejak mula memegang jawatan itu 3 Jun 2021 lalu. Pelantikan tersebut antara 61 pegawai kanan polis yang terlibat dalam pertukaran jawatan sebagaimana yang diumumkan bulan lalu. Beliau berhasrat meneruskan strategi yang dirancang kepimpinan terdahulu dalam memastikan indeks jenayah Terengganu kekal rendah. Kita mengadakan op selamat ini untuk kita mengurangkan kemalangan, kesesakan dan sebagainya, kehilangan nyawa, harta benda. Tetapi masih lagi berlaku. Jadi mungkin kita memerlukan satu pendekatan yang lebih agresif dan tersusun. Mungkin pada masa itu kita akan doublekan kita punya kekuatan supaya kawasan-kawasan yang berlaku kemalangan ini dapat dikurangkan. Majlis serah terima tugas itu disaksikan Pengarah Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia, Datuk Seri Sahabuddin Abdul Manan di Kuala Terengganu. Kerja-kerja penyelenggaraan di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI perlu dilaksana lebih cekap. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi juga mahu pemantauan dan koordinasi dipertingkat. Ini bagi mengurangkan kesesakan di kawasan berkenaan. Dato' On memaklumkannya menerusi hantaran di Facebook beliau. Turut dilampirkan beberapa gambar memaparkan beliau bersama pasukannya sekali lagi meninjau keadaan BSI. Ia dijalankan awal pagi tadi. Dato' On berterima kasih kepada pihak berkuasa yang bantu kurangkan kesesakan di BSI. Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ mengambil tindakan memperkenal SOP baharu di Tanah Perkuburan Islam Taman Istimewa Johor Bahru Johor susulan kes kecurian batu nisan baru-baru ini.
Antara yang dilaksanakan termasuk kebenaran masuk kepada pelawat hanya pada pukul 7 pagi hingga 6 petang. Selain itu, polis Diraja Malaysia juga menyarankan supaya 3 pintu masuk ke kawasan itu ditutup dan akses di laluan utama sahaja, manakala rondaan pada waktu malam dipertingkat. Jain juga akan menyediakan peruntukan tambahan kepada pengurusan tanah perkuburan tersebut untuk menaik taraf stor dan keceriaan kawasan berkenaan. Pengarah Jain, Jamaluddin Abdul Hamid, tidak menolak kemungkinan 11 batu nisan yang dicuri itu bertujuan untuk dijual semula berikutan harganya yang tinggi di pasaran. Kita faham bahawa selepas PKP ini dan sebagainya agaknya ada pihak tertentu lah mengambil kesempatan agaknya mengambil mencuri ambil jalan mudah dan batu sungai yang dicuri itu memang berharga lah. Jadi berapa tu? Lebih kurang dalam 451. Jadi agak lumayan jugalah. Selain batu sungai, turut dilapor hilang adalah batu nisan jenis terazo dan marble. Sebelum ini tular di media sosial mengenai kehilangan batu nisan di tanah perkuburan Islam Taman Istimewa yang dikesan ketika waris datang melawat. Sepasang suami isteri mengaku bersalah aniaya hingga cederakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun bulan lalu. Tertuduh A. Sanggita dan S. Nangendran masing-masing merupakan ibu kandung dan bapa tiri mangsa. Pasangan itu melakukan perbuatan itu di Skudai Villa Apartment, Taman Skudai Baharu. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian dipercayai didera. Kedua-dua tertuduh menggunakan tangan dan penyangkut baju. Mahkamah Session membenar setiap tertuduh diikat jamin RM8,000. Sebutan semula kes 7 Jun ini. Melaka dipilih sebagai tuan rumah bagi kejohanan karate Asia ke-19 yang bakal dianjurkan bermula 20 hingga 22 Julai ini. Sejumlah 1,500 atlet dari 45 negara bakal menyertai kejohanan yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC Air Keroh. Presiden Persekutuan Karate Malaysia MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, seramai 15 atlet karate negara akan berentak pada kejohanan itu. Jelas beliau, kejohanan itu bakal menjadi medan persediaan atlet negara sebelum menyertai Sukan Asia tahun ini. Kali ini saya dapat kerjasama daripada event manager daripada kumpulan-kumpulan yang lain dan kali ini juga kita menjemput Yang di-Pertanggung untuk meresmikan kejohanan tersebut. Yang Amat Perdana Menteri akan buat penutup kejohanan tersebut. So saya akan buat grand sebagai organizer pada penganjur pada tahun ini sebagai contoh untuk World Karate melihat perbezaan ataupun penyediaan yang kita buat di Melaka nanti. Susulan kebakaran yang memusnahkan sebuah rumah di Kampung Pida 3 Arau kemarin, Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal berkenan menziarahi mangsa terlibat. Dalam lawatan itu, baginda berkenan menyampaikan sumbangan bantuan awal bencana RM700 bagi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Agensi itu turut mempertimbang untuk membaik pulih kediaman terbabit. Mangsa juga menerima sumbangan RM5,700 oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis. Seorang anggota polis di Ipoh tidak mengaku salah atas 3 tuduhan meminta dan menerima suapan RM700. Perbuatan didakwa dilakukan sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang peniaga yang tidak patuh syarat lesen. Pendakwaan ke atas Lance Corporal Muhammad Elfi Faizal Cik Min dibuat di Mahkamah Session. Dia didakwa meminta dan memperoleh RM700 daripada peniaga barang lusuh yang lesen operasinya tamat tempoh. Tindakan dipercayai dilakukan bagi mengelak tindakan diambil ke atas peniaga terbabit. Kesalahan didakwa dilakukan pada 2017. Anggota polis itu bagaimanapun tidak mengaku salah dan mohon dibicarakan. Hakim Ahmad Kamal Jamaluddin membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin. Kes ditetapkan untuk sebutan semula 9 Jun ini.
Usaha santuni golongan pesara, khususnya golongan B40, Ozanam Retirement Village ORV bakal dibina oleh Persatuan Saint Vincent de Paul di Taiping, Perak. ORV bukan sekadar rumah untuk warga emas tetapi ia lebih memfokus kepada aspek sosial dan terbuka kepada semua pesara tanpa mengira agama dan bangsa. Justru satu makan malam gala diadakan bagi membantu mengumpul dana bagi tujuan tersebut. This is actually a fundraising event for the Ozanam Retirement Village. It's under construction in Taiping, and we are raising fund for the 30% allocation for the poor and the less fortunate, those who cannot afford accommodation, and we are allocating 30% of it for them. So this fundraising dinner is to raise fund for these less fortunate people. Beliau berkata demikian selepas majlis makan malam gala di Georgetown. Antara fasiliti bakal disediakan di ORV ialah sistem kesihatan komprehensif, perpustakaan, gym dan kawalan keselamatan 24 jam. Kerajaan Negeri Pulau Pinang turut menyalurkan peruntukan RM20,000 untuk tujuan itu. Saingan Liga Premier Futsal Malaysia 2023, pengurus skuad futsal Penang FA, Muhammad Faizul Abdul Rashid optimis pasukannya mampu melakar banyak kemenangan musim ini. Penang kini di tangga kedua kumpulan A hasil 3 kemenangan serta 1 seri. Kunjungan kita ke Sabah hujung minggu ini adalah untuk mengutip 3 mata penuh, walaupun kita merasakan Sabah akan memberikan cabaran yang hebat. Jadi Pulau Pinang bersedia untuk ke cabaran tersebut. Penang dijadual berentap dengan Sabah pada Ahad di gelanggang Futsal Yayasan Sabah. Sukan Si Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. Rabu 3 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Tiga lagi rakyat Malaysia yang masih berada di Sudan dalam keadaan selamat. Perkara itu disahkan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. 2 daripadanya pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM yang menyertai pasukan keselamatan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu ke ABA UNISFA. Mereka ialah Major Zazalina Ghazali dan Lieutenant Commander Nada Firin Cik Kamarudin. Wilayah ABA tidak terjejas teruk susulan pertempuran yang masih berterusan di Sudan. Jika keadaan memerlukan, proses bawa keluar mereka akan dikendali PBB. Seorang lagi individu melibatkan wanita yang dilapor terperangkap bersama suaminya warga Sudan dan 2 anak mereka. Usaha bawa keluar mereka dari wilayah Al-Gaza telah dilaksana. Keluarga itu dijangka tiba di pelabuhan Sudan hari ini. Malaysia telah minta bantuan Arab Saudi dan Pakistan untuk bawa mereka keluar ke Jeddah dalam masa terdekat. Hak kebebasan bersuara terutama kepada media akan terus disokong Kerajaan Perpaduan. Ini selaras gagasan Malaysia Madani. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Cheng sekali lagi menyatakan kerajaan sedia ada berjaya raih pencapaian lebih baik dalam perkara berkenaan. Ini terbukti menerusi Indeks Kebebasan Media Dunia 2023 yang dikeluarkan Reporters Without Borders. Teo turut mengakui beliau ikut rapat cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia yang sudah diusahakan sejak tahun 2018. Rang undang-undang mengenainya sedang diteliti sebelum dibentang kepada Jemaah Menteri. Sempena Hari Kebebasan Media Sedunia yang disambut hari ini, beliau menzahirkan penghargaan atas sumbangan pengamal media Malaysia atas jasa menyampaikan laporan tepat, pantas dan terkini. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital KKD yang baru, Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa memulakan tugas secara rasmi hari ini.
Beliau tiba di KKD Putrajaya kira-kira 8.50 pagi dan disambut pengurusan tertinggi kementerian. Datuk Muhammad Fauzi mengimbas wajah di mesin perakam waktu kehadiran sebagai simbolik memulakan tugas secara rasmi sebagai Ketua Setiausaha KKD. Beliau yang sebelum ini merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri menggantikan Datuk Seri Muhammad Mentek yang memegang jawatan tersebut sejak 4 November 2020. Antara jawatan lain yang pernah disandang Datuk Muhammad Fauzi ialah Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Operasi Jabatan Imigresen. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan ubat batuk disahkan tercemar oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak diedar atau dijual di negara ini. Bagaimanapun pemantauan berterusan dilaksana kementerian bagi mengesan jika wujud penggunaannya. KKM menerusi kenyataan memaklumkan mengambil maklum amaran WHO mengenai kandungan bahan kimia melebihi had dalam ubat tersebut. Semakan mendapati ubat yang dikilang dari India itu tidak berdaftar di Malaysia. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai penjualan produk tidak berdaftar diminta memaklumkannya kepada cawangan penguatkuasaan farmasi KKM. Mereka yang ada mengambil ubat tersebut juga diminta menghentikan penggunaannya serta-merta. ...854 anggota Malbat menerima penganugerahan Pingat Perkhidmatan Negara Bangsa Bersatu PNBB. Pengiktirafan diberikan kepada anggota pengaman yang bertugas di bawah misi PBB melebihi 90 hari sebagai mengiktiraf komitmen dan profesionalisme setiap anggota pengaman. Mendahului senarai penerima pingat adalah Komander Malbat 850-10, Kolonel Muhammad Rizman Ramli disusuli pegawai kanan dan wakil-wakil perkhidmatan. Selain itu, Komander bagi setiap kontingen pasukan tentera sementara PBB di Lubnan, UNIFIL turut diberi penghormatan untuk menyampaikan pingat kepada semua anggota Harimau 10. PNBB telah diadakan di Padang Kawat UNP 21 Kem Marakah, Selatan Lubnan, disempurnakan oleh Komander Sektor Barat UNIFIL, Brigadier Jeneral Roberto Vegori. Sejumlah 32 permohonan melibatkan dana RM880,050 bagi program berkaitan sukan dan belia telah diluluskan Kementerian Belia dan Sukan sejak awal tahun ini. Menterinya Hannah Yeoh berkata ruangan khusus turut diperkenal dalam portal rasmi KBS bagi memudahkan permohonan dana dan menyemak senarai penerima. Kita juga akan paparkan jumlah yang diterima oleh mereka supaya kawan-kawan persatuan lain juga boleh tengok sebenarnya persatuan A ini telah mendapat 100,000. Tetapi kalau mereka tak buat aktiviti, ini yang akan jadi masalah. Orang akan pergi lodge MECC. Itu sebab penerima juga sekarang akan check lah oleh orang ramai, bukan saja kita. So saya percaya sistem ini lebih telus. Jelasana semua peruntukan yang diberikan akan melalui proses audit bagi memastikan dana itu digunakan sepenuhnya bagi tujuan pembangunan sukan. Persatuan Footgolf Malaysia dan Persatuan Sorak dan Daftar Malaysia CAM menerima dana tertinggi iaitu sebanyak RM100,000. Polis Diraja Malaysia akan memberikan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei 2023 bagi semua saman trafik PDRM kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar harga RM50 dan kadar khas ini tidak terpakai bagi saman trafik yang dikeluarkan pada tahun 2023. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat.
Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Sukan Si Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. Rabu 3 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Sekian berita wilayah, terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.